Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Ustazah kelas 4 Orchid dan Pak Jasmine? Macam mana cuti-cuti ni? Ada belajar tak? Baik, mesti dah lama dan merindui kelas Ustazah. Wah. Okey, baik, hari ni Ustazah macam biasalah kita nak belajar pasal pendidikan agama Islam. Baik, hari ni kita nak mulakan dengan tajuk Al-Quran. Okey, tajuk Al-Quran. Apa tajuk Al-Quran kita hari ni? Ialah tadabbur surah. Apa dia tadabbur surah? Okey, tadabbur itu berfikir dan mengamati ayat-ayat daripada surah yang kita nak baca hari ni. Itu maksud tadabbur. Kita kena fikir dan kita kena mengamati dan faham betul-betul apa surah yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, baik. Boleh kita mulakan? Okey, sebelum kita mulakan, saya minta semua sekali baca doa dulu dalam hati. Okey. Bismillah. Baik, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ni kita nak tadabbur surah Al-Ikhlas anak-anak. Surah apa? Surah Al-Ikhlas. Okay, sebut sekali lagi. Al-Ikhlas. Okey, surah Al-Ikhlas. Saya yakin semua orang dah baca, semua orang dah hafaz. Cuma hari ni kita nak tadabbur, iaitu kita nak kaji surah Al-Ikhlas ini satu persatu. Okey, baik, sebelum kita mulakan ini, kita nak tengok apa isi kandungan yang kita akan belajar daripada mula kita start ni sampailah ke akhirnya. Okey, kita mulakan dengan sebab turun surah. Kenapa surah ini diturunkan? Bagaimana surah ini diturunkan? Okey, jadi kita akan tahu ya. Okey, baik. Lepas tu kita akan terus kepada pengenalan surah. Macam mana kita nak tahu surah ini, apa yang terkandung dalam surah ini. Jadi kita nak kena kenal lah surah ini satu persatu. Baik, seterusnya kita akan go through kepada maksud surah Al-Ikhlas satu persatu ya. Lepas tu kita kenapa, yang seterusnya ialah tuntutan surah. Kenapa surah ini dituntut kepada kita sebagai seorang Muslim untuk membacanya, untuk menghafaznya dan untuk tahu mesti ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita kena tahu satu persatu ya anak-anak. Baik, yang last kali kita nak go through kepada kepentingan surah. Kenapa surah ini penting dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang Muslim yang sejati. Okey, kalau awak dah bersedia, kita mulakan dengan kita akan mulakan satu persatu. Tapi better awak pergi ambil buku teks awak, buka muka surat 26. Kita akan mulakan daripada muka surat 26 dan seterusnya ke 27 dan 28. Kita akan tengok satu per satu. Apa yang Ustazah ambil dan Ustazah tulis kat sini adalah daripada buku teks, daripada sumber yang kita ada di rumah. Okey, saya yakin semua orang ada buku teks agama Islam. Jadi kalau dah ada tu, baik pergi ambil dan kita mula sama-sama buka muka surat 26. Okey, baik, jom kita mulakan satu persatu. Okey, baik anak-anak, kalau awak tengok dekat muka surat 26, terdapatnya kisah pasal sebab turun surah Al-Ikhlas ini. Bermula dengan dua orang pemuda tu. Kalau awak nampak dekat muka surat 26 tu, awak akan nampak dua orang pemuda itu datang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Baik, awak tengok dekat sini. Kita mulakan kenapa turun surah ini. Dia bermula dengan kisah Suraqah dengan Nabi Muhammad. Suraqah ini dia mengejar Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad pada ketika itu dalam perjalanan daripada kota Mekah ke kota Madinah. Jadi Suraqah ini mengejar Nabi Muhammad untuk bertanyakan soalan. Dia memang nak tanya sangat soalan. Okey, soalan dia bermula dengan dia tanya Nabi Muhammad, bagaimana gambaran Allah Subhanahu Wa Taala itu? Dia tanya, Tuhan kau tu macam mana? Dia tanya macam tu. Kerana apa? Kerana dia tidak menyembah Allah. Dia adalah kafir Quraisy pada ketika itu. Tidak menyembah Allah. Apa kafir Quraisy sembah pada ketika itu anak-anak? Okey, kalau awak ingat, saya dah pernah cerita dan awak juga tahu, pada time tu orang kafir Quraisy dia menyembah berhala, iaitu menyembah patung-patung. Baik. Kisah dia mula dengan inilah. Maka lepas pada ditanyakan soalan itu, Nabi Muhammad tertunduk seketika. Nabi Muhammad diam jap. Lepas tu kemudian turunlah malaikat Jibril. Okey, awak tahu kan malaikat Jibril, saya pernah bagi tahu malaikat Jibril tugasnya apa anak-anak? Ya, benar, tepat sekali. Malaikat Jibril menyampaikan
Wahyu. Bagus. Okey, jadinya malaikat Jibril pun datang jumpa Nabi Muhammad. Dia pun cakap kepada Nabi Muhammad, Muhammad baca ni. Dia kata kat Nabi Muhammad, baca ni. Apa ayatnya? Apa yang perlu dibaca? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Malaikat kata baca sampai habis. Bacalah sampai akhir ayat itu, bab 4 ayat itu sampai habis. Jadi bermulalah turun surah Al-Ikhlas itu bermula daripada cerita Suraqah mengejar Nabi Muhammad itu. Jadi turun ini disebabkan perkara tersebut. Allah nak bagi tahu kepada Suraqah siapa Allah itu sendiri. Okey. Setakat ini boleh faham tak anak-anak? Okey, kalau boleh faham, kita nak pergi kepada tajuk yang seterusnya. Baik, kita pergi kepada pengenalan surah. Pengenalan surah Al-Ikhlas. Pengenalan surah Al-Ikhlas. Kita mulakan dengan ini. Al-Quran Ustazah dia atasnya ada bahasa Arab lah. Kalau kita tengok Al-Quran kita tak sama, tapi tak apalah. Ustazah pakai Quran Ustazah. Kalau awak tengok dekat situ, awak akan nampak lah. Okey. Dalam Al-Quran ini, dia nak cerita pasal surah ni lah ya. Okey, yang pertama ialah Ustazah bulatkan tu, apa dia? Dia menunjukkan surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Okey, soalan Ustazah. Berapa surah dalam Al-Quran anak-anak? Semua sekali, daripada muka surat depan sampai muka surat belakang. Berapa surah dalam Al-Quran? Cepat, berapa? Okey, ada yang betul jawab tu. Okey, jawapannya ialah 114. Bagus anak-anak. Baik. Jadi surah Al-Ikhlas ini yang ke-112. Dia dekat nak habis dah surahnya ni surah belakang-belakang. Baik. Yang kedua ialah Makkiyah. Apa dia? Sebut sama-sama. Makkiyah. Ulang. Makkiyah. Kenapa namanya Makkiyah? Kerana dia diturunkan di Mekah. Surah ini diturunkan di Mekah. Itu namanya Makkiyah. Baik, yang seterusnya ialah apa tu? Itu adalah menunjukkan surah Al-Ikhlas ada 4 ayat semuanya. Lah sikit sangat surah ini. Tapi dia punya penerangan sangat besar anak-anak. Baik, kita teruskan kepada pengenalan surah ini lagi, iaitu nak menceritakan kepada kita bahawasanya surah Al-Ikhlas ni dia nak cerita pasal kemurniaan tauhid kita kepada Allah. Apa kemurniaan tauhid? Tauhid ini apa? Tauhid ini kita mengesakan Allah, tidak menduakan Allah. Kita tak menyembah kepada perkara lain. Kita sembah Allah sahaja. Ustazah yakin kita di rumah, ibu dan ayah kita mengajar kepada perkara yang tersebut lah, iaitu menyembah Allah, solat, puasa, zikir, mengaji. Iaitu menjurus kepada Allah, tiada kepada perkara-perkara lain lah, tak sembah berhala kan anak. Baik, kalau tu maknanya jelas lah tu tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang seterusnya cerita pasal surah Al-Ikhlas ni juga ialah Allah tu memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk syirik. Allah ni perfect anak-anak. Allah itu perfect. Apa sahaja kita minta lah kepada Allah, kerana Allah adalah segala-galanya. Tempat rujukan, tempat kita minta dan memohon untuk baik daripada tengok penyakit yang kita berlaku sekarang ini, iaitu penyakit COVID-19 ini. Jadinya apa-apa sahaja kita minta lah kepada Allah supaya penyakit yang Allah datangkan ini Allah kembalikanlah balik, pulanglah balik ke tempat asalnya, tidaklah balik pada kita ni, kerana semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jauhkan kita daripada perkara-perkara syirik. Baik, seterusnya ialah tiada makhluk yang dapat menyamai dan menandingi Allah. Tu confirm lah ya. Tiada makhluk yang dapat menyamai dan menandingi Allah. Okey, Ustazah dah ajar dah hari tu. Apa dia makhluk? Sebab Ustazah selalu panggil awak makhluk. Kalau tak dengar duduk diam tu, Ustazah panggil makhluk. Diam. Okey, apa makhluk tu? Apa maksud makhluk? Okey, makhluk itu apa sahaja yang Allah cipta lah. Kita ni Allah cipta haiwan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk halus. Makhluk yang kita tak nampak seperti jin, syaitan, malaikat, itu semua namanya makhluk Allah cipta belaka. Jadi semua tu tak dapat menandingi Allah. Allah hebat lagi. Okey, itu sahaja untuk pengenalan surah. Ada apa-apa soalan tentang itu? Okey, nanti awak akan tanya saya. Tak boleh tanya sekarang. Okey, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu maksud surah. Okey, maksud surah. Ini maksud surah ini daripada carian Ustazah.
Ustazah nak kita pelbagaikan punca dan sumber pencarian kita. Kalau awak tengok dekat rumah awak, surah Al-Ikhlas, kalau tengok dalam Al-Quran, kalau kita ada tafsir di rumah, makna kita takkan sama mengikut yang sama dengan ustazah. Kalau sama dengan ustazah, alhamdulillah. Tapi kalau tak sama dengan ustazah, tetap juga maknanya menjurus kepada perkara yang samalah, ya. Walaupun dia tak sama ayat dia satu-satu, tapi dia punya maksud tetap menjurus kepada perkataan Arab yang ada kat sini. Okey, mari kita mulakan. Jom kita baca sama-sama. Okey, dah bersedia anak-anak? Okey, a'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Okey, alhamdulillah. Baik, saya yakin walaupun saya tak nampak, saya tak dengar, tapi Allah nampak awak baca sama-sama dengan ustazah hari ini. Baik, jom kita tengok satu-satu apa maksud yang dikatakan dalam maksud ayat daripada surah Al-Ikhlas ini sendiri. Baik, apa yang pertama baca? Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nak bagi tahu dekat surah Qaf tadi yang kejar Nabi tu, bagi tahu dekat dia Allah tu satu. Allah tu Maha Esa. Allah itu satu. Bagi tahu kat surah Qaf tu. Tu sebab turun ayat ini tadi, Okey, maksud dia yang kedua ialah Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Apa saja dekat dunia ni bergantung dengan Allah. Apa yang ada dekat kita pada hari ni pun atas ihsan Allah. Allah beri belaka pada kita. Baik, contoh hari ni alhamdulillah, seperti mana ustazah selalu ulang-ulang dalam kelas. Alhamdulillah hari ni Allah bagi kita anggota yang lengkap pada tubuh badan. Alhamdulillah, ada mata dapat tengok dengan baik, ada tangan dapat bergerak dengan baik, dapat membantu orang lain. Ada tangan tak pukul adik, ni cuti dekat rumah ni, tak kacau adik, tak kacau akak, tak kacau abang, ya. Tidak mengganggu pada perkara lain. Okey, gitu maknanya segala benda ni semua Allah yang bagi. Jadi kita ni semua bergantung pada Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak adalah kita pada hari ni. Nafas pun kita pinjam dengan Allah. Kalau Allah tak izinkan hari ni, makanya tak bernafaslah kita. Jadi kita ni patutnya bersyukur anak-anak, kerana orang yang dijangkiti penyakit COVID itu tidak dapat bernafas dengan baik. Deria bau pun tak ada. Tak boleh bau. Mak masak hari ni alhamdulillah boleh bau. Jadi ini semua benda ni semuanya bergantung pada Allah. Allah nak bagi kita, Allah tak nak bagi kita. Jadi kita hari ni alhamdulillah bersyukur kerana tak ada yang terlibat dengan penyakit yang menular sekarang ni. Jadi alhamdulillah. Jadi kita kena bersyukur selalu, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah banyak-banyak kali, ya. Okey, yang seterusnya ialah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dia tak beranak. Allah ni tak beranak. Allah tu dah ada siap-siap dah. Lepas tu dia tak pula diperanakkan, dan Allah tu tak berlahirkan pula, tak dilahirkan daripada mana-mana perut. Jadinya Allah itu dah lah Maha Esa. Jadinya dia tu dah lah tunggal satu-satunya. Ni banyaklah. Sebabnya zaman dulu ni dia kata Allah itu dia beranak, dia ada isteri, dia ada apa, dia ada cuma tu, itu semua salah. Jadinya Allah bagi tahu ni untuk menutup pandangan-pandangan orang-orang kafir pada ketika itu. Jadinya awak kena yakinlah kepada Allah supaya yang dia tidaklah beranak dan tidak pula diperanakkan. Okey, yang seterusnya baca anak-anak. Ayat yang keempat, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah, dengan dia. Kita ni hamba, tak samalah dengan Allah tu. Dahlah kita menapah hari ni pun atas ihsan Allah. Jadinya tak sama dan tak setara dengan Allah. Baik anak-anak, kita pergi kepada tuntutan surah. Okey, apa yang dituntut di dalam surah Al-Ikhlas itu sendiri? Mari kita tengok satu persatu, ayat demi ayat. Okey, kita mulakan dengan ayat yang pertama, iaitu Qul huwallahu ahad. Dia kata kat situ Islam adalah agama tauhid. Islam itu agama tauhid. Apa yang dikatakan sebagai Islam agama tauhid? Mari kita tengok satu persatu, ya. Okey, yang pertama ialah yakin Allah tu Maha Esa. Siapa yang nak buat keyakinan itu? Kita sendiri. Kita memang kena yakin Allah itu satu. Tiada duanya. Allah itu satu. Ya, anak-anak, kita go through kepada yang seterusnya ialah ikhlas dalam beribadah. Sekiranya kita yakin kepada Allah, apa saja ibadah yang kita buat, kita akan rasa ikhlas. Okey, apa yang disebutkan sebagai ikhlas kat sini? Itu surah ni sendiri. Apa yang dikatakan sebagai ikhlas?
Ikhlas itu kalau kita tengok, Ustazah tengok dalam kamus Dewan Bahasa, maksud dia hati suci, tak tipu, tak pura-pura. Maknanya kita buat sesuatu tu sangat-sangat ikhlas kepada Allah, sangat-sangat beribadah kepada Allah. Contoh macam ini contoh mudah lah, contoh mudah. Okey, awak buat satu benda untuk dapatkan pujian, padahal tak ikhlas pun. Okey, contoh banyak yang saya nampak, ramai yang ada yang membantu cikgu-cikgu untuk dapatkan ganjaran daripada cikgu-cikgu. Tapi saya respect juga kepada dan berterima kasih kepada yang sangat-sangat ikhlas, tolong tanpa minta apa bantuan, apa ganjaran. Contoh ada cikgu minta tolong, dapat ganjaran yang cikgu bagi kan. Kadang-kadang ada yang tolong betul-betul dengan ikhlas. Itu namanya ibadah yang sangat-sangat saya respect daripada awak, kerana benda itu dia terjadi kepada diri awak sendiri, tanpa dipaksa-paksa. Jadi itu namanya ikhlas dalam beribadah. Ibadah ni luas anak-anak, bukan setakat kita kepada Allah saja. Ibadah kepada manusia, seperti awak taat kepada ibu bapa juga ibadah. Selain daripada itu, jadi apa saja awak buat tu namanya ikhlas. Kena ikhlas dalam ibadah, tanpa minta ganjaran dan pujian. Itu namanya ikhlas. Okey, yang last kali ialah banyak sebut kalimah la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kita sebut sokmo-sokmo ni supaya kita dapat yakin yang Allah itu memanglah Maha Esa. Okey, boleh anak-anak? Okey, kalau okey, kita teruskan kepada muka surat seterusnya. Seterusnya ialah ayat yang kedua. Ayat yang kedua, apa maksudnya ayat kedua ni? Apa tuntutan ayat kedua ini? Allah tempat minta pertolongan. Macam saya cakap tadi, tiada tempat lain untuk kita minta pertolongan melainkan dengan Allah sahaja. Mari kita tengok satu-satu. Okey, pastilah kita kena minta mohon dengan Allah sahaja. Apa-apa sahaja kita minta mohon dengan Allah. Kita rasa sakit, minta dengan Allah. Kita ni sekarang ni dalam penyebaran virus yang tak berhenti dan masih menular. Jadi kita mohon kepada Allah. Bukan kita je, semua sekali kena minta dengan Allah supaya Allah ringankan, cepat sembuh, boleh pergi sekolah. Okey, siapa nak sekolah kat tangan? Okey, baik, seterusnya jauhkan perasaan putus asa. Kalau awak rasa awak hari ni rasa macam tak best, rasa macam nyampahnya duduk rumah. Semua orang pun ada perasaan macam gitu. Jadi jauhkan perasaan tu. Putus asa tu Allah marah. Jangan ada perasaan putus asa. Mintalah pertolongan dengan Allah, supaya masa-masa yang terluang ini kita akan penuhi dengan benda-benda yang bermanfaat, insya-Allah. Baik, seterusnya bersangka baik dengan Allah. Kena sangka baiklah dengan Allah. Kenapa Allah bagi kita ujian macam gini? Duduk rumah, belajar pun duduk kat rumah, kan? Jadi kita kena bersangka baik dengan Allah. Allah bagi sebabnya satu benda itu ada sebab. InsyaAllah akan ada kemanisan yang lebih baik pada akan datang. Okey, yang seterusnya, tuntutan yang seterusnya, ayat yang ketiga, apa dia? Allah tiada anak dan pasangan, yang Ustazah terang tadi. Okey, seterusnya apa dia kata? Kita kena kagum atas semua ciptaan Allah ni, dan Allah itu ada kuasa buat apa saja Allah buat sendiri. Contoh, tengok langit. Tengok langit tu. Langit warna apa? Selalu awak buat langit warna apa tu? Saya tunjuk dah kat dalam gambar ni. Langit warna biru, awan warna putih. Nampak tak Allah bezakan supaya awak tahu. Langit itu warna yang berbeza, tak sama dengan warna awan. Hebat ciptaan Allah. Allah letak matahari, kan cantik warna tu. Dekat padang pasir. Allah cipta macam-macam. Sangat-sangat hebat dan sangat-sangat kagum. Allah cipta malam, Allah cipta siang, Allah cipta matahari, Allah cipta bulan, supaya kita sentiasa bersyukur. Okey, baik, seterusnya kita kena yakin Allah berkuasa dan tak perlu pasangan dan keturunan. Allah tu dah satu, dah esa, tak perlu kepada perkara-perkara lain. Kita manusia lain, perlu kepada pasangan dan keturunan. Baik, seterusnya. Okey, kalau rasa macam tak ni, kita akan mendalami ilmu lagi lah untuk memantapkan kita punya iman dalam diri kita. Baik, seterusnya kita pergi untuk ayat yang terakhir. Okey, baik. Apa yang ayat terakhir ni nak?
walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang tuntutan yang pada ayat ini? Iaitu Allah tidak sama dengan makhluk. Tak sama. Memang takkan sama. Sampai bila-bila Allah takkan sama dengan makhluk yang Allah cipta. Baik. Okey, mari kita tengok satu-satu. Okey. Kalau dah Allah tu tak sama dengan makhluk, jadi kita ni kena insaf. Kita ni hidup lama-lama akan mati. Okey, baik. Jadi kena insaf. Awak tu lemah, kita ni semua berada dalam keadaan lemah. Nampak tak? Allah bagi satu penyakit, iaitu COVID-19 ini. Tengok semua orang tak boleh keluar rumah. Kita lemah. Tak boleh nak pergi, tak boleh ikut kepala kita sendiri. Nak keluar, nak main, tak boleh. Jadi yang kena insaf kelemahan diri kita sendiri. Sentiasa zikir la ilaha illallah. Baik, seterusnya. Syukur atas setiap nikmat. Allah bagi nikmat banyak sangat. Hari ni awak duduk dekat rumah, boleh bernafas, boleh makan macam-macam. Mak pun rajin masak yang macam-macam menu lah. Jadi kita kena bersyukur. Hari ni dapat tengok muka mak, dapat tengok muka ayah. Siapa yang dekat kampung tu, bersyukur juga sebab duduk dengan ini. Alhamdulillah boleh main dekat kampung. Ustazah nak balik kampung tak boleh ni, tahu tak? Okey, baik, seterusnya. Yakin Allah memiliki sifat sempurna. Confirm Allah memang mempunyai sifat yang sangat sempurna. Allah cipta bumi ni. Bumi ni Allah cipta semua sekali. Daripada langit, awan, matahari, bulan, laut, semua Allah cipta. Semua planet yang ada dekat dunia ni Allah yang cipta. Sampai bila masa Allah nak ambil, Allah ambil. Jadi kita ini sangat kurang dan sangat lemah. Jadi insaf, yang Allah tu sangat hebat dan sangat sempurna. Okey anak-anak, kita seterusnya pergi kepada kepentingan surah Al-Ikhlas itu sendiri. Kenapa penting surah Al-Ikhlas ini dalam kehidupan kita? Mari kita tengok satu-satu. Okey, awak boleh tengok dekat muka surat 28 ya, dalam buku teks. Okey, maknanya kalau awak buka buku teks muka surat 28, awak akan nampak apa yang Ustazah letak kat sini lah. Maknanya kita tengah tengok muka surat yang sama. Okey, baik. Jom kita baca satu persatu. Okey, apa yang dikatakan dekat nombor 1 itu? Menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin Allah itu satu kan? Jadi bila kita yakin Allah itu satu, semua benda kita minta dengan Allah, apa sahaja kita rujuk kepada Allah, jadi dia akan menguatkan pegangan akidah kita. Jadi iman kita akan kuat kat situ. Apa sahaja kita buat, kita ingat, ya Allah tak bagi buat macam ni. Allah marah buat begini. Jadi kita akan mengelakkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa, tak kiralah kecil ataupun besar. Okey. Baik, kita pergi kepada nombor 2, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Okey, daripada awal mula tadi kita ada sebut perkataan ini, dah timbul banyak kali ni. Okey, jadinya apa dia perbuatan syirik itu? Jadi kalau kita ni yakin Allah tu satu, kita yakin Allah itu sentiasa ada dengan kita, kita tak akan buat perbuatan syirik itu. Okey, apa dia syirik? Syirik tu ada dua. Satu syirik kecil, satu syirik besar. Apa syirik kecil? Syirik kecil ni contohnya dia tersembunyi. Dia tersembunyi. Benda ni tersembunyi. Contoh kita tak sedar pun kadang-kadang kita teriak ataupun ujub ataupun takabur. Riak ni macam Ustazah pernah ajarkan. Ingat tak kisah Smiggle? Okey, kalau ingat kisah Smiggle tu, awak akan tahu riak dekat situ. Ujub dan takaburnya awak kat situ. Ya. Sebab kita ada kes hari tu Ustazah dah cerita kan. Jadi awak akan ingat itu adalah syirik kecil. Allah tak suka benda tu. Awak rasa awak hebat daripada orang lain. Bila awak rasa hebat daripada orang lain, menunjukkan itu adalah syirik kecil. Nak menunjukkan awak hebat. Siapa hebat lagi? Allah ke awak? Allah kan. Jadi kat situ adalah syirik kecil. Baik, syirik besar ni contoh dia terang-terangan. Nampak dah dia sembah patung, dia sembah berhala ataupun sembah matahari selain daripada Allah, menduakan Allah. Itu namanya syirik besar. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang Allah tak suka sama sekali dan dia merupakan dosa-dosa yang sangat besar. Jadi jangan duk buat. Okey, ingat kalau kita dah terlibat dengan syirik kecil tu apa sahaja, syahadah selalu. Kalau rasa macam teriak sikit, riak rasa lebih daripada orang lain, syahadah terus. Macam mana syahadah nak dengar? Bagus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca selalu anak-anak ya, untuk kita sentiasa renew kita punya iman, renew syahadah kita hari-hari. Okey, baik, kita go through pada nombor 3, iaitu sentiasa berdoa kepada Allah.
apa sahaja sekarang ni, kalau kita tengok negara kita sekarang ni dengan tak boleh keluar rumahnya, belajar pun secara begini. Jadi kita doa je lah kepada Allah, kerana sakit yang datang hari ni hanya daripada Allah, dan padanya dan Allah jugalah yang boleh menyembuhkan segala penyakit. Baik, yang seterusnya, apa nombor 4? Satu kali bacaan surah Al-Ikhlas itu sama dengan 1/3 Al-Quran. Bayang awak baca surah Al-Ikhlas ni, banyak tu je pun, 4 ayat je. Awak dah, dia kata baca. Kalau awak hafaz lagi eloknya, baca surah ini, dia menyamai 1/3 Al-Quran. Nampak tak? 1/3 Al-Quran. Okey, kalau awak pergi tengok Al-Quran awak, Al-Quran itu awak bahagi 3. Kalau awak baca surah ni, seperti awak baca satu bahagian daripada Al-Quran itu. Wah, banyak tu. Sangat banyak ya anak-anak, fadilatnya macam kita baca sebanyak itu. Jadi bacalah dengan kerap surah Al-Ikhlas ini, supaya kita dapat ganjaran yang lebih daripada Allah. Okey, baik. Yang seterusnya, yang kelima, ialah ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Ikhlas. Apa yang dikatakan amal? Amal ni buat selalu. Kita buat semua-semua. Kita setiap kalilah baca surah Ikhlas ni, nak tidur baca. Selalu saya yakin mak dan ayah selalu suruh baca 3 kul. Antaranya kul huwallahu ahad ni terlibatlah juga. Itu surah Al-Ikhlas. Jadi kita dah amal sokmo-sokmo baca, nak tidur baca, nak tidur baca. Jadi itu adalah amalan. Ingat tak Ustazah cakap, kalau kita buat amalan tu sama-sama, Allah akan bagi ganjaran kepada kita. Contoh kisah Bilal bin Rabah. Ingat lagi kisah Bilal bin Rabah? Kenapa dia ada tempat di syurga? Kerana dia mengamalkan satu benda yang dia buat selalu, tak pernah tinggal. Jadi Allah akan bagi ganjaran syurga. Apa kisah Bilal bin Rabah yang dia dapat syurga tu? Kisahnya, dia bersentiasa wuduk. Setiap kali wuduk, dia akan solat sunat 2 rakaat. Itu pun menyebabkan Nabi Muhammad jealous dengan Bilal bin Rabah, kerana dia ada namanya di syurga. Jadi kalau kita nak syurga, kita kena amalkan surah ini. Jangan tinggal langsung. Baca sokmo-sokmo, baca dengan kerap. Baik, yang seterusnya ialah yang nombor 6. Apa dia? Diampunkan dosa oleh Allah. Dah kalau kita sentiasa ada Quran dalam hati, ada Al-Quran dalam kepala, ada Al-Quran dalam dada, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Pahalanya banyak dah dekat situ. Jadi dia akan mengelakkan kita daripada buat dosa. Jadinya apa saja kita minta dengan Allah, supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Baik, yang terakhir apa dia? Yang terakhir ialah membentuk kepribadian seorang Muslim itu. Seperti mana saya ulang tadi, kalau kita sentiasa ada Al-Quran dalam hati, dalam dada, dalam kepala, insya-Allah dia akan melatih kita untuk jadi Muslim yang sangat hebat. Siapa nak jadi Muslim yang hebat? Bagus. Kalau nak, bagi kita bacalah Al-Quran, hafazlah Al-Quran. Seperti mana Ustazah selalu sebut, andai awak baca Al-Quran, ada Quran dalam kepala, dada dan hati, awak akan menerangkan kubur awak sendiri. Bukan Ustazah terangkan, family awak terangkan. Tidak, kita akan terangkan kubur kita sendiri. Okey. Jadi itu adalah kepentingan surah Al-Ikhlas dan fadilat-fadilat yang banyak Ustazah sebut daripada tadi. Okey, jadinya itu sahaja untuk surah Al-Ikhlas. Sekiranya awak tidak faham, awak ulang-ulanglah video Ustazah ni. InsyaAllah kita akan tambahkan lagi, dan kita akan sambung lagi setelah habisnya cuti ni. Kita doalah agar Allah pertemukan kita. Itu juga rezeki ya, pertemukan kita pada suatu masa yang ditetapkan nanti, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi anak-anak dengan pelajaran yang seterusnya nanti. Okey. Kalau ada buku kita punya buku latihan itu, okey, boleh mula jawab soalan dekat buku latihan yang awak beli tu. Apa namanya? Score A kalau tak salah Ustazah tak? Awak buat kat dalam tu untuk tajuk tadabbur surah Al-Ikhlas. Okey anak-anak, kita jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Assalamualaikum. Duduk rumah, jangan keluar. Baik.